Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 4 kitab Jawi kitab lama baris yang kelima. Ialah yang dinamakan, kita berhenti kat situ, radhiyallahu anhum. Kita ulang balik sikit atasnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ambil balik situ. Sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan laku sembahyang. Maka perintah tu perintah laksananya macam mana? Nabi perintahkan, sembahyanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Maka tu hurai pada hadis tadi tu. Hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi, mana dikerjakan oleh Nabi SAW. Dah kata tengok macam mana Nabi buat, macam mana nak tengok Nabi buat? Atas jalan yang kita ambil daripada ulama'. Tu maksud dia. Mana bila kita sembahyang, kita ikut apa yang diatur susun oleh ulama', kita dah ikut hadis Nabi tadi. Bukan bererti kita kena pergi tengok Nabi buat macam mana baru kita buat. Tak kesampaian. Sebab kita tak jumpa Nabi. Berbeza dengan sahabat Nabi SAW, dia tengok Nabi buat dengan mata kepala. Itu pun kalau ikut ulama' seperti mana yang saya bahaskan bulan lepas, sallu kama ra'aitumuni, kamu sembahyang macam mana kamu tengok. Mana tak boleh nak buat sebiji macam Nabi, tak boleh lah. Apa yang kita tengok dengan mata kasar kita, ada orang tengok dengan mata hati dia, ada orang tengok dengan rahsianya. Masing-masing mata tak sama. Maka sahabat Nabi sendiri pun berikhtilaf, bersalah-salah pandangan. Sebab orang ni dia tengok dengan mata betul, tapi mata lain-lain. Ada yang dilihat dengan matanya perbuatan Nabi ketika tu, orang lain tengok pada tempat lain, waktu lain, ketika lain. Maka dia akan berlaku berubah-ubah, berbeza-beza pandangan. Kemudian Nabi tak kata sallu kama sallu kama usalli. Nabi tak kata sallu kama usalli. Kalau Nabi kata sallu kama usalli, Nabi tak kata sembahyang. Nabi kata tengok sembahyang macam mana aku sembahyang. Dibuang ra'aitumuni misalnya. Kamu sembahyanglah macam mana aku sembahyang. Itu kena ikut tepat. Kalau orang Mesir kata bezab, kena ikut tepat betul lah Nabi buat. Tak betul, tak kena sikit pun, dikira salah. Jadi Nabi ni dia bagi kelonggaran kat kita. Ra'aitumuni, macam mana kamu tengok aku sembahyang. Jadi kalau 10 orang tengok Nabi sembahyang, 10 hukum, 10 berbeza. Sebab tu dalam hadis banyak, kalau kita nak balik pada koyak tentang hadis, angkat tangan sahaja dah berbagai-bagai cara. Sebab tu perawi dia akan tengok macam mana dia nampak dan dia riwayat. Orang ni pula tengok dia riwayat, orang ni tengok dia riwayat. Maka sebab tu sampai dekat kita, kita tak boleh mampu dah tengok macam mana Nabi buat. Maka sebab tu saranan dia, kita sembahyang seperti mana yang diambil jalan daripada ulama'. Atas jalan yang kita ambil daripada ulama'. Jadi jangan rasa takut bila kita kata ada nama ulama' yang kita ikut, ulama'nya mu'tabar. Mazhab Syafi'i misalnya, Asy-Syafi'iyah misalnya. Termasuk kita orang yang koman kita ni lah. Pangkat kita ni pangkat nak buat ibadat je tuan-tuan. Petik daripada kitab Musalli ni pun memadailah dia menepati apa yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Cuma kalau orang dia rasa dia pandai, rasa dia cerdik,
lebih pada ulama, lebih pada Syekh Daud, dia koreksi lah kitab ni. Dia kata yang ni Nabi tak buat, yang ni kita ni, itu pulang dia lah. Kemungkinan kemampuan dia begitu boleh mengkoreksi kitab orang, pandangan fuqaha. Ya, kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, hanya dia koreksi dan salah koreksinya, dia tanggungjawablah dengan koreksi dia. Bukan senang-senang nak buat komplain-komplain dekat ulama ni. Kena ada ilmu yang kukuh, pandangan yang kukuh, ya, rujukan yang kuat. Okey, jadi kita orang awam ni, saya ajar tuan-tuan, saya ajar orang awam, tak ada koreksi. Ya, kalau berlaku khilaf, kita akan sebut khilaf lah. Berlaku selisih pandangan ulama, kita sebut setakat mana mampu kita. Kalau nak koreksi tak ada. Ya, apa yang ada kat sini kita amalkan semampu boleh. Akhirat esok tak ditanya dah. Kamu belajar mana? Aku belajar kitab Musalli, tu je aku tahu. Lepaslah kita pada ain. Kita bukan nak jadi mufti, tuan-tuan. Nak jadi mufti, kita buka pondok lah. Ya. Belajar daripada A sampai Z, belajar hadis semua, tu boleh jadi mufti, bolehlah koreksi. Tapi orang sekarang ni dia banyak nak koreksi orang, dia buat correction. Nak perbetulkan ulama-ulama ni tak betul, kata dia. Tak apalah kalau kamu mampu. Kalau kamu tak mampu sebenarnya, macam orang yang bukan engineer, dia nak buat komplain ni pasal pembinaan masjid ni, mau luku kepala lah katakan. Ya, betul ke dia buat tu? Tak tentu juga. Ada bidang-bidang dia lah. Jadi ulama umat ini, ulama umat ini, ya, maksud apa ulama umat ini? Mengikut semasa ke semasa lah. Ya, daripada mazhab, daripada sahabat, kemudian tabi'in, kemudian zaman tabi'in lain dah berubah, hukum akan berlaku perubahan perijtihadan. Ulama 4 mazhab, daripada 4 mazhab turun anak-anak murid dia. Ya, siapa yang daripada anak murid Imam Syafi'i, Ibn Munzir, siapa lagi, Zakaria Ansari. Ya, turun lagi sampai Imam Nawawi, sampai Imam Rafi'i. Ya, banyak tuan nama ulama ni, fuqaha yang terpencil, Nakhai dan sebagainya. Ya, turun lagi ulama mutaakhirin dipanggil. Ya, yang punya Hajar, Imam Ramli. Itu semua hebat dalam mazhab. Boleh dah taklid pada mereka untuk jadikan panduan ibadah. Ya, turun lagi, lepas pada tu turun lagi ulama semasa, tu kata ulama ummah. Dia buat lagi ijtihad baru dan sebagainya, termasuklah kitab-kitab fiqh yang menyusun semula pendapat-pendapat ulama muktabar dalam mazhab Syafi'i untuk guna pakai kita yang kita kata dah dipetik-petik, dipilih-pilih dah. Kalau kita nak mengaji semua tu tak larat, tuan-tuan. Ya, maka lahirlah kitab-kitab Arabnya, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu dah disusun beberapa kaedah-kaedah yang ada dalam mazhab Syafi'i keseluruhan ni, dia ambil yang fokus pada benda yang kita nak amalkan. Ya, yang muktamad, kebanyakan dia ambil yang muktamad. Kemudian datang kita yang makin ceroy ni, kita kata bahasa sekarang ni. Takkan tuan-tuan nak ngaji Tufah, nak ngaji Nihayah, nak ngaji Iqna' pun tuan-tuan, kalau kata sekarang ni diterjemah kitab Iqna' dalam bahasa Rumi, ada orang hadiah kat saya. Cuma yang ada kat saya tu cetakan muka surat ni tak berapa betul. Ada 2 jilid bagi orang hadiah. Saya buka-buka, saya dah berserabut kepala otak. Saya tak reti mengaji kitab Rumi ni. Terjemah daripada Arab pula. Ya. Saya sendiri tak faham, tuan-tuan Allahu'alam. Ya. Boleh kena ngaji kena, tak mampu dah kita kalau nak ngajar orang masjid, orang surau. Ya, musalli boleh kalau ni. Ni dia yang mampu untuk kita. Apa? Kita nak ada panduan je, tuan-tuan, nak semayang, bukan nak berbalah. Bukan nak cari pengkhilafan, bukan nak buat research. Ya. Lain mesti dia research. Ini pandangan Nawawi apa, Rafi'i apa, Ibn Salah apa, Abu Yusuf apa, popak lagi. Ya, nama ulama' mutalakat hafal tuan. Apatah lagi nak tahu khilafnya.
Ya. Nama ulama mutalakat ingat, apatah lagi pandangan dia. Jadi tak berserabut pada otak benda tu apa. Ya, kita tengok ni kitab yang disimpankan ataupun ditinggalkan oleh Syekh Dr. Fatani, amal apa dia kata. Tak payah koreksi lah, bukan kemampuan kita. Ya. Oh depa dia koreksi, itu pulang dia. Kita taklid pada Syekh Daud pun sah, taklid pada dia pun sah kalau dia orang alim tu. Takutnya dia tak sampai tahap macam tu. Okey, yang dahulu dan yang kemudian, macam saya sebut tadi lah, termasuk dahulu dan kemudian. Saya susun tadi kan. Yang disebut dalam kutub, dia kata kutub, kenapa tak kata kitab Ustaz? Jamak, plural. Ya, kitab-kitab mereka itu radhiyallahu anhum. Jadi seburuk-buruk orang duk hina Syekh Dr. Fatani hari ni, dia mengambil pandangan daripada beratus-ratus kitab untuk diisi dalam kitab dia. Sekurang-kurang kita pegang atas dasar ilmunya, kita boleh dah taklid dekat dia, apa dia suruh buat kita ikut. Dan Syekh Dr. Fatani tidak terkecuali salah seorang ulama Nusantara yang diiktirafkan. Habislah kita orang awam. Tak ada Tuhan nak tanya dalam kubur, kenapa kamu tak pakai mazhab Hanafi, kenapa tak mengaji 4 mazhab, kenapa tak pakai hadis tarwih, kenapa tak pakai Quran, kenapa tak belajar macam tafsir Quran macam ulama. Kita tak diberatkan gitu. Tu yang termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberatkan kamu dengan apa yang kamu tak mampu. Tak mampu. Yang mengaji pondok cabut lari beramai, macam mana nak mengajar masjid An-Naim pakai kitab Tuhfah. Musolli ni pun baru muka surat 4. Tuhfah saya rasa tumpah habis lah. Tapi orang sekarang dia action dia tu lebih. Macam mana? Dia rasa dia hebat. Ialah yang dinamakan, yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang. Madai lah. Kita ikut ulama, ada ulama muktabar, ya. Udahlah dari kata dah orang ikut sembahyang, ikut Nabi dah tu. Tak usah duk ragu-ragu, jangan was-was. Ya. Tuan-tuan duk layan TikTok tu penat. Ya, penat. Mula-mula dia bangkit, dia kata tak ada wirid lepas semayang, tak ada berjemaah wirid lepas semayang, tak ada imam dan makmumnya wirid lepas semayang, popet, bawa nas, bawa dalil. Apa lagi? Selagi dia masuk dalam bab semayang, mana ada doa iftitah yang kita baca tu kata tambah-tambah, campur-campur kata dia. Nabi baca yang lain kata dia. Pula habis tu dia mari tayat akhir pula, mana ada innaka hamidum majid kata dia. Tuan kalau nak masrabut dengan benda kepala otak dengan benda tu, baik tak payah. Apa yang ada dalam kitab ni, yang tu je lah kita hidangkan. Bukan kita suruh yakin dengan ulama 100%. Kita yakin dengan ilmunya, bukan dengan cakapnya. Dengan ilmu, kepintaran, kesungguhan mereka membelik segala kitab, ratusan kitab, beratusan guru pula. Berbeza dengan orang sekarang ni, tak mampu nak baca 10 kitab pun tak khatam. Tak boleh. Khatam, maknanya khatam tu kulit ke kulit. Dia petik sana sikit, petik sini, tengok orang sini. Kadang baca seorang-seorang, dia pun faham ikut ibarat dia seorang-seorang. Itulah cara nak faham tu kenapa orang dulu dia kekal dengan kitab tua, tak pergi ikut ustaz-ustaz muda ni. Sebab kemampuan ilmu tu berbeza. Orang dulu dia yakin, lebih cenderung kepada ulama yang dia lihat kesungguhan mereka, guru-guru mereka, kitab-kitab yang mereka rujuk. Itu menjadi sebagai garis panduan. Okey. Dan memeliharakan dia, kemudian sembahyang masuk daripada golongan orang yang mendirikan sembahyang dan memeliharakan sembahyang. Habis itu. Itulah kita dah ikut kitab ni, insya-Allah yang dia nak bagi tahu tu yang ni lah. Kita mengaji kitab ni bererti kita dah masuk orang yang mendirikan sembahyang dan menjaga sembahyang. Tak usah serabut-serabut. Dunia akhir zaman ni dunia serabut namanya. Kita ibadat sedap-sedap elok, lalu dia kata yang ni bid'ah, yang ni Nabi tak buat. Jadi kita was-was. Itu kita pun nak carilah hal yang Nabi buat.
mengaji hadis pula, tinggallah fardu ain. Ya, nak ngaji hadis pula ngaji hadis bahasa Arab pun tak tahu pula macam mana nak keluar hukum. Akhirnya kalau kita ikut orang bidang hadis, kita taklid kat dia. Kita ikut Syekh Dr. Fatani pun kita taklid kat dia. Sama je. Ya, baik kita taklidkan ulama yang muktabar. Itulah. Maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir. Dia peringatkan kita, sembahyang ni dia masih mukadimah tuan ya. Pengenalan tentang sembahyang. Tuan-tuan nak belajar tentang rukun syarat, tuan-tuan nak belajar dah. Akan disebutlah nanti. Tapi sekarang nak faham apa dia sembahyang, konsep sembahyang, ya, falsafah sembahyang, penghayatan sembahyang, supaya sembahyang kita dapat tu zahir pun dapat, batin pun dapat. Ya. Okey, jadi sembahyang tu dia ada rupa zahir yang sempurna. Ya, maka iaitu syarat. Ya. Hukum dia seperti rohnya. Yang kita buat secara zahir, iaitu menepati syarat-syarat sah sembahyang, itulah dikatakan seolah-olah roh sembahyang. Kalau orang tu rohnya. Bila hilang roh tu jadi apa tuan? Tumpah kata orang Perak. Ya, matilah, tak ada roh. Ya. Tu apa tiang? Apa guna tiang? Terpacak situ, tak guna apa pun. Ya, dia tunggu, dia pasal dia jenis mati. Ya, jadi kalau sembahyang tu dia tak mau, dia ada roh dia. Roh dia apa? Segala syaratnya. Itulah nyawa dia. Tak ada menepati syarat, tak sah sembahyang. Kerana macam orang tak ada nyawa, dah mati. Maka rukunnya pula dia ada syarat, dia ada rukun seperti kepalanya. Jadi apa pun tuan-tuan hukum fiqh ni, sekurang-kurang kita tak jadi ulama. Kita bukan nak fatwakan orang. Tapi belajar hukum fiqh ni tuan, nak bagi faham, bagi reti. Ya, dulu ramai orang teluk intan ni tuan. Tok-tok gurunya, ustaz-ustaznya yang mengajar di Masjid Surau ni berkitab macam ni lah. Anak muridnya pun tak kurang hebat. Kenapa? Kerana belajar dia dulu bukan dengan sembang banyak macam saya ni. Dia belajar, mengajar syarat sah rukun, syarat sah rukun. Dia hafal tu. Kalau kitab tauhid tu saya ingatlah depa. Aqidatul Najin tu dia boleh separuh hafal. Lepas tu dia dulu tok gurunya tak banyak cakap dengan saya. Tak ada belajar banyak, dia banyak baca kitab, faham apa kita. Dan orang pula tak jemu. Sekarang ni tuan-tuan, kalau saya buat begitulah baca kitab perhabis itu rasanya ramai lena, ramai belah gitu lah. Tak bersembang mengenal orang jemu. Ya, sebab bila cerita hukum saya nampak lah, bila cerita hukum-hukum dia mula dah nampak belah, blur itu. Kemampuan kita lemah tuan. Kemampuan kita dalam ilmu dia makin berkurang. Orang nak terima pun tak berapa boleh tinggi sangat, tak boleh rendah sangat. Orang dulu tinggi mana ilmu tok guru tu dia boleh capai, dia boleh ikut, dia boleh follow lah walaupun dia tak alim tok guru. Lalu orang uji kitab. Ya. Tasawufnya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ni kalau tak kena hurai kupasnya memang tak faham. Kalau sembang, baca sembang itu boleh. Nak faham apa yang Imam Ghazali nak sebut. Aqidatul Najin, kitab Syekh Dr. Fadlani. Kalau tak hurai betul apa benda nak, kita boleh syarah awang-awang gitu. Dia kena betul tekun, kena faham betul bahasa dia, lenggok dia. Bukan senang-senang, bukan mudah lah benda tu. Jadi, tak apalah tuan-tuan. Yang saya nampak kekurangan hari ini dalam bidang ilmu fiqh, sebab bila belajar fiqh, kita tak ambil the point. Rukun, syarat. Syarat, rukun. Dua tu kena hafal sekurang-kurang. Daripada bab wuduknya, bab mandi junubnya, bab puasa, bab semayang, bab puasanya, haji sampai habis. Itulah kunci faham. Kemudian baru kita hafal masalah. Bab fiqh ni dia soal jawab. Dia ada permasalahan, furu'. Kalau jadi ni macam mana? Jadi ni macam mana? Peraturan dia dah ada dah, syarat dengan rukun. Tapi nak tally dengan syarat rukun tu boleh. Tu dia beranak hukum banyak tu. Ni dah sah dah ustaz. Ni sah dah ustaz.
Jadi ustaz tu nak hukumnya, hukum gitu, boleh, tak boleh. Dia kena rujuk ke syarat dan juga apa ni tadi. Jadi tuan-tuan kena faham lah. Jadi sebab tu dia pesan kita, syarat sembahyang tu rohnya. Kalau tak tahu syarat, tak menepati syarat, tak sah sembahyang. Ya. Seperti kepalanya, rukun seperti kepala. Okey. Contoh yang orang sekarang dia rasa hebat diri dia lah. Bismillah. Apa-apa pun sentimen, perasaan marah, geram, tak setuju, biar berlandaskan dengan ilmu tindakan kita tu. Jadi isu di Selangor baru-baru ni, sebenarnya isu tu dah lama, tapi dia makin ketaranya yang lepas lah. Sebab negeri lain tak wajibkan booster untuk hadir ke masjid. Selangor buat peraturan mesti ada booster. Jadi adalah rela apa kat luar tu. Jadi bila orang yang tak ada booster ni pergi, kena balik. Dia tutup pagarnya. Dia pun nak tunjuk geram tu, marah tu, semayang luar pagar. Tu kata buat kerja ikut sentimen, ikut perasaan. Viral lah, tunjuklah video memburukkan masjid, memburukkan kerajaan. Tak kisahlah, tu cerita lain. Cerita atas diri kita, itu kerajaan punya kerja. Okeylah. Kalau salah pada segi kerajaan, dia tanggung esok ni. Salah segi jabatan agama, mufti-mufti silap fatwanya, ditanggung akhirat. Kita tak berdosa, kita dihalang. Kita tak rela untuk ambil booster misalnya. Itu dia tanggung, dia jawab. Bukan kita punya tanggungan. Tapi kita rasa beban je kita. Kita pun buatlah protes. Protesnya semayang luar pagar. Sah ke tak? Syarat sah mengikut jemaah tu macam mana? Belajar tak? Tak. Itulah koma. Fardu ain tak lepas lagi. Fiqh atas diri sendiri itu tak lepas lagi. Tapi nak bangkang fiqh yang telah disusun oleh mufti-mufti. Kita bukan menyokong mufti. Tapi kita yang nak bangtai dia tu tadi, biarlah taraf sama dengan mufti tu. Kamu tu ilmu fiqh kamu sampai tahap mana kamu belajar? Kamu nak lawan mufti ni? Ada tak ke autoritinya? Tak ada. Fiqh sembahyang jemaah pun fail. Syarat sah sembahyang jemaah mesti satu, fil bina, duduk dalam satu binaan. Kalau masjid, masjid tuan-tuan. Jangan kat sekolah sana, belakang sekolah belah mana? Sekolah sana kot. Dia sambung semayang jemaat kat sekolah sana, terputus dengan jalan tu, sini imam. Dia kata pakai speaker, dengar ustaz je. Tambah kami ada kamera lagi. Dia nampak kamera. Tidak sah sebab binaan ni, dua bina. Ni fiqh diri sendiri tuan-tuan. Ni kan fiqh pemerintahan. Tu pun fail. Tapi bawalah ni semangat Islam kami. Kami pertahankan jemaat kami. Fail. Semayang kamu tak sah jemaat tu, diri kamu akan disoal esok. Sebab semayang tak sah, dia tak akan pergi salah ke kerajaan. Kerajaan salah dia bidang tadilah kalau dia salah. Kalau dia salah. Kalau dia betul kan, kamu nak jawab apa depan Tuhan? Semayang kamu diterima tak? Kalau dia balik semayang Zuhur, terlepas. Itu mana sah, aku balik semayang Zuhur lah. Dia terlepas. Tak disoal lah. Tapi dia semayang tu jemaat juga. Kenapa? Tak belajar syarat sah semayang. Itu soal. Rasa macam alim lah. Kadang tu dengan badan-badan agama lagi. NGO agama lagi buat perangai itu. Apa NGO agama yang belajar bab semayang jemaah? Macam mana? Belajar di mana? Berserban, berkopiah kadang-kadang. Bab semayang jemaah pun fail. Sebab tak tahu syarat sah. Kita rasa kita dah sempurna lepas semayang jemaah. Juga cerita yang lain lagi. Itu antara lah. Jadi sebab tu syarat sah kena faham sebelum buat ibadat. Ni kewajipan fardu ain. Semayang pun gitu. Rukunnya seperti kepalanya dan badannya. Tak ada kepala, tak ada badan. Cacat. Kepala tak ada, mati juga. Tak ada roh lah. Apa faedah orang tak ada kepala? Jumpa tengah malam ni, gelap-gelap orang tak ada kepala, lari, cabut lari kita.
Ya, ingat hantu. Jadi sembahyang tu ibaratkan tak ada kepala, apa faedahnya? Maka rukun tu kepalanya. Sebab rukun tak nak belajar. Yang nak belajar benda-benda lain. Sunat abad, tak apalah tu. Sunat abad seperti anggotanya, tangan, kaki, tak apalah kudung. Hidup lagi kudung tangan pun. Kudung kaki hidup lagi. Tapi itulah, besar jugalah. Cuba orang tak ada telinga. Orang tak ada hidung, tengok dia apa hal orang tak ada hidung. Huduh benar tak ada hidung kan, cacat orang panggil. Maka sembahyang yang tak ada hidung tu cacat, tak buat sunat abad, cacat. Ya. Tak buat kunut subuh tuan, betul. Apalah demo ni dok gaduh-gaduh tentang kunut subuh. Tak, pada mazhab kami tak ada kunut subuh tu macam tak ada batang hidung. Tu senang nak bagi kiasannya. Bukan tak sah sembahyang. Cuma orang tak ada telinga sebelah, tak ada hidung sebelah, tak ada hidung. Ya. Tangan potong sebelah, kaki sebelah. Ya, tak apalah sempurna. Orang kata tak sempurna lah orang tu. Orang panggil orang cacat lah. Cuma orang sekarang dia panggil OKU. Orang cacat. Ya, jadi kalau sembahyang tu cacat, apa rupanya? Apa rasa sembahyang tu kalau cacat? Tak apa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala terima kata dia. Jangan, Tuhan suruh buat sempurna. Dan sunat hai'ah mana? Sunat hai'ah tu doa iftitah, bacaan surah, bacaan dalam sujud rokok, dan sebagainya. Itu sunat hai'ah. Ya. Seperti segala bulu perhiasannya, macam misai janggut lah, rambut. Kawan ni semua botak. Kami dulu ada kawan. Ya. Bila orang tu dia botak, ya, panggil nama botak belakang. Ya. Dia bukan botak dibotakkan. Memang Tuhan jadikan tak ada bulu pada dia. Ya. Dia macam kojek tu. Kenin pun tak ada bulu. Dia ada tapak. Dia ada tapak tapi tak ada bulu. Kepala tu memang botak lah. Memang tak ada sokat rambut pun. Memang tak ada bekas potong rambut. Rambut tak pernah tumbuh. Ya. Tak ada bulu langsung. Pelik dia orang-orang macam tu dia nampak pelik sikit lah. Dia tak ada bulu roma ni. Jadi pelik kalau apa orang ni botak terus, tak ada apa benda hiasan, kenin tak ada apa, tak ada. Misai janggut tentulah tak ada lah. Ya. Maka dengan ada rambut itulah hiasan kita, dengan ada kenin itulah hiasan kita. Nampak comel sikit. Orang perempuan pula kenin dia pendek pergi panjang lagi sebab dia hiasan. Bubuh lah eyeshadow lah, benda lah. Ya, bagi panjang kenin, bagi panjang bulu mata sekarang ni. Kenapa? Itu hiasan muka. Maka orang yang tak ada bulu ni, orang yang tak ada hiasan, ya, maka orang yang sembahyang dia tak ada sunat hai'ah sembahyang, dia macam orang tak ada bulu, botak licin. Tak adalah lawa sembahyang tu. Kita tuan-tuan kan masjid dulu kan, hiasannya orang lama dulu. Sekarang buat baru pula. Kenapa nak buat baru? Baru nampak hias elok sikit, senang mata mandangnya, tak ada cemur-cemur. Ya, ramai sikit orang datang masjid kot. Ya, cadang. Tu cadang. Mata sedap mandang. Jadi kalau sembahyang gitu juga, kalau sembahyang tu dihamparkan, ya, tak ada sunat-sunatnya, tak ada benda kelengkap hiasannya, tak ada apa lah. Ya. Kalau kita sekarang ni semua nak berhias, kalau benda lain tambah orang pengantin lagilah hiasnya berlebih-lebih. Ya, sembahyang pun sejadah, ya, bercorak-corak. Kalau buat sejadah putih je tak ada orang beli. Itu pasal orang berniaga tuan. Ya, orang berniaga ni, ya, takkan nak buat sejadah rupa tu je. Dia pun dulu buat sejadah gambar Kaabah, lepas tu sejadah gambar Kubah, lepas tu sejadah gambar tu gambar ni, supaya orang beli. Tu tujuan dia. Kalau ikut sembahyang tak perlu tu gambar-gambar tu, sebab dia tak perlu perhiasan. Putih je yang elok. Tapi kalau putih mana ada orang nak beli. Orang pun cemuh nak bawa lah putih. Ya, tu hiasan. Jadi kalau sembahyang kamu macam tu, kosong je, tak ada corak. Kita tengok pun tak minat kita sendiri kan. Tambah kita nak persembahkan pada Allah Ta'ala. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Ada yang batin, bukan sembahyang batin. Lagi kata jalan sesat pula. Sembahyang tu ada rupa zahir, rukun, syarat. Dia ada yang dalamannya. Itu dipanggil rupa batin. Bukan sembahyang batin, tak sembahyang zahir. Jadi tuan-tuan,
nak bertasawuf macam mana pun, ilmu hakikat makrifat macam mana pun, ikut orang yang muktabar. Seperti Syekh Dr. Fatani, dia juga orang Sufi, dia juga orang tarekat, dia juga orang yang membahaskan tentang wahdatul wujud, dia membahaskan tentang ilmu batin, ilmu hakikat, tapi sembahyang syarak dia semua cukup lengkap. Nampak? Dia ajar sembahyang dia zahir pada batin pada. Okey, batinnya apa? Dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamam. Tamam tu dengan sempurna adik-beradik. Tamam bahasa Arab, sempurna bahasa Melayu. Melainkan dengan mendirikan ia dengan kedua-duanya sekali. Dia kata tak sempurna, bukan tak sah. Dalam kitab fiqah, kalau kata tak sempurna, bukan tak sah, dia tak cukup. Okey. Dan tak cukup tu kadang-kadang baru dia membawa kepada tidak sah. Okey, jadi ada batin, ada zahir. Kalau dia buat sembahyang zahir dia, batin dia tak ikut sekali, maka sembahyang dia tak sempurna. Siapa buat batin dia zahir tak buat pun tak sempurna. Dua-dua kena raikan. Jadi jangan tuan-tuan hanya memfokuskan sembahyang tu tentang khusyuk je. Aku nak cari khusyuk je. Sedangkan bacaan dia tak betul, rokok dia tak betul, sujud dia tak betul, itu salah. Ataupun orang ni dia pulun nak buat zahir je, batinnya lara. Ya, takbirnya elok, bacaannya sedap, ya, betul tepat, rokoknya kena, sujudnya kena, tamakninahnya kena. Tapi dalam perutnya berceramah, sembahyang tu hambar. Tak mau, dia nak dua-dua. Itu kata batin tu. Bukan sembahyang batin tu pakai duduk, pejam biji mata. Ni aku sembahyang rokok, ni aku sujud, ni aku tidak. Dia tak payah sembahyang dah. Dia kata sembahyang batin. Itu ajaran sesat. Maka ada pun rupa yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri. Contohnya qiyam. Itu rupa zahir. Kenalah sempurna. Dan takbir, itulah rupa zahir. Dan membaca Fatihah dan rokok, ni semua rukun ni. Dan i'tidal, dan dua sujud, duduk antara dua sujud, antara keduanya, dan tasyahud, duduk tasyahud, dan tahiyat, bacaan dia, duduk tu tasyahud nama dia, bacanya tahiyat. Baca kitab orang macam tu lah, kena faham apa dia nak maksud. Dan salam, assalamualaikum warahmatullahi, misalnya. Inilah daripada segala rukun. Ini dipanggil yang zahir. Maka termasuklah benda-benda sunat ab'ad, sunat hay'ah, itu termasuk benda yang zahir. Yang kena pelihara. Bismillah. Dan sunatnya sama sekali lah. Dan syaratnya masuk itu semua dipanggil zahir. Kenalah belajar, kena ambil tahu. Adapun hakikat, ni kata hakikat, sembahyang orang hakikat. Adapun hakikat yang batin, maka seumpama khusyuk. Tu khusyuk tu masuk perkara batin dalam sembahyang. Dia bukan perkara utama. Ya, dia bukan sampai taraf macam rukun, tapi dia penyempurna sembahyang. Ya. Dan hadir hati, khusyuk dengan hadir hati lain. Ya. Khusyuk ni dia tunduk, dia tak ingat lain pada Allah Ta'ala, dan dia meneliti apa yang dia buat dalam sembahyang. Itu nama khusyuk. Ya. Yang kata hadir hati ni, setiap benda yang dia buat tu hati serta dengan perbuatan tu. Dia dekat sama kan, khusyuk dengan hadir hati ni dekat sama, tapi dia ada beza sikit. Misal kata setengah orang tafsirkan apa makna khusyuk. Ya, Imam Ghazali akan disebut nanti. Imam Ghazali kata khusyuk tu apa? Khusyuk tu dia sembahyang badan anggota dia tetap. Tu khusyuk. Tapi dia bukan hadir hati. Ya, macam mana tu? Allahu Akbar, mata dia tetap tempat sujud. Dia tak bergerak lah. Tapi kalau kita Allahu Akbar, bila beli kipas orang ni kata dia, ada aircon pakai kipas lagi lah dia punya.
Mata di sana sini, dia tak nama khusyuk. Anggota dia bergerak. Dia tak boleh panggil khusyuk. Tu kata siapa? Ta'rif Imam Al-Ghazali. Ulama lain-lain takrif dia. Ya. Allahu Akbar, sagi dia garu sana, sagi dia garu sini. Itu tanda tak khusyuk tu. Sebab tangan dia tak kontrol. Dia tak boleh kawal tangan dia masa semayang. Maknanya hati dia tak boleh kontrol diri dia. Okey. Yang kata hadir hati ni, kita bahasa Melayu kita sekarang, kita kata lebih kata pada menghayati. Dia nak pergi ke khusyuk juga, tapi kita selalu kata khusyuk. Baca buku sampai khusyuk ni. Khusyuk mika ni. Ngadap handphone khusyuk ni. Kan kita guna bahasa tu. Pasal apa? Dia tak peduli alam sekeliling, dia hanya tumpu pada apa yang ada di handphone tu. Dia tumpu kat situ. Jadi tak peduli alam keliling dia. Itu namanya khusyuk. Gitu kan? Begitu juga hadir hati. Hati di kat situ. Ada orang yang hati dia tak hadir. Tangan dia menganyam, mata tengok TV. Orang perempuan kan, menganyam, mata tengok TV, mata duk cerita tu, tahu tu siapa hero dia, siapa pelakon utama dia, siapa heroin dia, orang ni pasal apa, jadi cerita dia, tanya dia boleh cerita balik. Kamu tu tengah duk mengait tu, boleh pula orang faham tu. Maknanya dia mengait, hati dia tak hadir kepada kaitan. Tangan dia je bergerak. Pasal tangan dia dah biasa dah gitu, jadi dia tak payah pakai otak. Orang yang jenis menganyam tu gitu. Dia gitu, macam orang menganyam tilka, menganyam apa tu. Dia tak pakai otak lah, dia pakai kemahiran tangan. Jadi bila dia buat kerja, hati dia tak ke situ. Dia tak hudur qalbi dia panggil. Yang dia hadir hati apa? Mata dia tengok TV tu. Pasal dia faham, dia reti, dia tahu cerita, dia boleh cerita balik. Dia tengok, dah siap dah aku buat. Dia tak hadir hati. Jadi jangan semayang tu tuan-tuan, dia ada gitu. Kita semayang, betul kita ikut syarat rukun macam orang. Sebab kita dah buat hari-hari ikut. Kita dah training tau. Tambah orang yang masuk sekolah, yang betul tok guru dia ajar semayang, dia mesti macam ni. Macam tentera lah. Tapi kadang-kadang kita tengok zohir dia je tetap tegak begitu, tersusun, tapi hati dia entah ke mana. Sebab apa? Dia dah jadi biasa dah. Allahu Akbar. Tapi Dhalin amin. Aku dah baca Fatihah dah. Kita kan pernah itu kita kan. Baca Fatihah tadi. Macam tadi. Dah baca Fatihah dah. Kemudian mayang seorang. Baca kuliah. Tiba-tiba dengar ujung tu, waliyadin. Aku sampai waliyadin lah. Tu. Jadi musafir singgah semayang. Mayang seorang kat RNR je. Tengah kita semayang, kita boleh tak perasan kita dah baca waliyadin. Mana pergi tu, kepala otak tu pusing ke mana. Itu dipanggil tidak hudur. Tak hadir hati kita. Semayang tu jadi hambar lah juga. Okey. Dan sempurna ikhlas. Ni penting lah. Ikhlas tu duduk dalam hati. Ikhlas tu bukan dengan tunjuk orang tengok. Aku rasa Pak Haji ni tak ikhlas ni, kata dia. Jangan tuan-tuan. Ikhlas tu dalam hati. Masing-masing tahulah dia ikhlas ke tidak. Maka bicara ikhlas ini, bicara dalam ilmu tasawuf sangat jelas. Dan tazallul, nanti dia sebut satu persatu apa makna tazallul, merendahkan diri tazallul tu. Dia sebut je, nanti dia akan terang tazallul apa ni apa. Dan tafahum, siapa ada kitab lama, eja biar betul, tafahum bukan tafham. Eja tafham, bunyinya tafahum. Bagi ma'ani, makna mengambil faham tentang makna-makna tu, masuk pada batin sembahyang. Tuntutan batin dia. Ma'ani qira'ah, bacaan yang dia baca, dia faham. Daripada takbiratul ihram dia faham dia makna apa, sampai dia baca doa iftitah tahu makna apa, dia baca Fatihah tahu makna apa, dia baca semua dia tahu makna. Maka itu dikatakan tafahum ma'anil qira'ah. Itu termasuk batin semayang, dia bukan zohir. Macam orang tanya, Ustaz, saya semayang tak khusyuk lah Ustaz, kata macam mana buat? Kena faham bacaan tu baru khusyuk. Itu bagi tafahum. Itu keperluan, dia bukan syarat. Okey. Adakah dengan memaham makna tu dia boleh khusyuk? Tak semesti.
Tapi salah satu jalan dia itu. Ya, satu jalan. Dan tasbih, ya, faham makna tasbih, bukan makna buat tasbih tu batin tak. Faham bacaan, faham tasbih, okey. Dan lainnya segala zikir-zikir dalam doa, dalam sembahyang, termasuk tahiyat. Daripada segala wazifah sembahyang yang batinah. Apa pula wazifah? Itu kena berguru tu, ya. Wazifah ni kalau bahasa bahasa moden, muwazzaf tu pegawai. Jadi anggota wazifah juga. Jadi kalau sembahyang nak kata apa tu? Ya, ciri-ciri ataupun kita kata turutan-turutan yang ada keperluan-keperluan dalam batin sembahyang. Ya. Intipati sembahyang dia. Macam rukun jugalah dia panggil wazifah. Ya. Okey. InsyaAllah. Maka zahir sembahyang baginya bahagian badan, ibaratnya sembahyang yang zahir kita buat takbir, baca Fatihah apa semua, rokok sujud, ya, dia ibaratkan seperti badan. Ya. Dia panggil bahagian badan, mana seperti badan. Ibarat sembahyang tu ada badan, ada tangan, ada kaki. Macam orang ada kepala, tangan, kaki. Maka dicontohkan sembahyang tu macam tu. Baik, mana bahagian badan sembahyang? Iaitu sembahyang zahirnya itu badan dan anggota. Dia badan dan anggota. Dan batin sembahyang tu bahagian mana? Bahagian hati dan sir. Itu rahsia dia. Okey. Balik kaitan, semua benda yang kita buat tuan-tuan, tu kata bukan sembahyang je. Kita ada bahagian zahir, dia bahagian batin. Ya. Okey, rukun Islam. Saya pernah huraikan hadis tentang Jibril AS di masjid ni. Ya, rukun Islam tu zahir. Mana batin dia? Iman. Rukun iman tu dalam hati. Percaya tak percaya. Rukun Islam tu zahir. Ada je orang sembahyang tapi dia tak percaya, sembahyang dia tak sah. Tapi kita tak boleh tuduh sebab kita tak tahu dalam hati dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam akidah tak boleh tinggalkan keyakinan, kepercayaan pada agama ni. Kalau rosak kat situ, dia rosak habis semua. Ya, contoh, dia percaya beriman pada Allah dan Rasul, tapi percaya dia persen dia tak kuat. Ya, dia percaya pada Rasul, tapi dia kata sembahyang ni betul ke? Betul ke 5? Rasa macam 3 yang betul ke? Itu keraguan dia tentang iman dengan Rasul. Maka dia merosakkan akidah. Rosak akidah, tak sah sembahyang. Ya. Aku ni sembahyang sebab aku orang Islam lah, dia kata. Tapi Islam ke agama lain sama je, dia kata gitu. Ya, cuma aku pilih Islam lah sebab Islam ni nampak lebih, nampak tertib, orangnya pun baik-baik, kata dia. Tapi orang lain pun kalau agama ni sama lah, kata dia. Nak menuju kepada Tuhan juga, nak buat baik. Orang ni kafir. Sembahyang dia sembahyang macam kita. Elok jaga sembahyang sebab dia orang akademik. Dia jaga sembahyang sebab dia punya faham, bila aku beragama Islam, aku kena ikut cara Islam. Tapi dia iktiraf agama lain pun sama. Maka diri dia tu tak tulen Islamnya. Maka sembahyang dia tak sah. Tapi orang tahu tak? Orang tak tahu sebab tu benda yang bicara dalam hati dia. Tu pegangan hati. Jadi hati-hati kita yang Islam zahir ni, batin pun kena sama. Okey, sebab tu dalam kalimah la ilaha illallah tidak sah kalimah asyhadu an la ilaha illallah melainkan tasdiq fil qalbi, iqrar bil lisan. Syarat sah iman dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, syarat sah, bukan syarat sempurna. Syarat sah jadi orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah dengan syaratnya lidah menyebut, hati mengiyakan. Iqrar bil lisan, tasdiq fil qalbi. Tapi kalau lidah dia sebut asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna rasulullah, hatinya tak serta dengan ungkapan tadi, maka tak sah imannya. Islamnya sah. Oh, beza tak? Beza. Maknanya pada dunia orang tak kenal dia tu kafir. Orang kata dia Islam lah sebab tengok dia semayang, dia mengucap, dia puasa, zakat, haji. Maka mati dia pun macam orang Islam.
Tapi batin dia tak percaya, batin dia tak ikut, tak mengaku, maka batin dia kufur. Itu panggil batin. Maka akhirat esok Tuhan kira batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tu dalil tadi tu. Yang kata hadis mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum, Tuhan tak tengok pada rupa kamu. Bukan maknanya Tuhan tengok hati dia, tak tengok rupa. Baik. Maknanya Tuhan akan hukum di akhirat esok tengok hati. Kalau hati tu jam, habis semua semayang, zakat, haji dia tak dikira. Dikira yang dalam hati tu. Tapi dia tengok pula dalam hati dia beriman, percaya, takwa, maka dia tengok zahirnya. Betul tak dia semayang tak? Baru dikira semayang, puasa, zakat, haji. Dikira jugalah. Jadi kerja baik tu akan jadi batal dengan sebab hati tadi tidak beriman. Innallaha la yanzuru ila qulubikum. Bahkan Tuhan tengok pada hati. Itu je maksud kata tengok hati. Bukan makna Tuhan tengok hati, kena ikhlas ibadah, ya tak payah buat. Ya, Pomo semayang tu semua riak, kata dia, kata orang ilmu batin. Ya. Oh, semayang tu semua riak, tunjuk orang. Pergi masjid tu tunjuk orang, kata dia. Tak tunjuk tu. Tunjukkan riak. Riak Tuhan tengok tak mau. Tak sah semayang, kata dia. Ya, baik aku semayang di rumah, haram tak semayang pun. Bayang batin tu je. Yang penting ikhlas dalam ibadah itu. Tak ikhlas tak payah semayang. Itu ajaran sesat. Tak betul. Dia maksudnya jangan sampai orang dia menganggap dia dah buat kerja baik, dia dah buat kebajikan, semayang dia betul, ibadat dia betul, zakat puasa dia betul, sedangkan akidah dia rosak. Sebab Tuhan tengok dia akidah. Baru yang lain ternilai. Tidak tak nilai. Bukan bererti Tuhan tak tengok zahir langsung. Itu salah faham dan salah tafsiran. Okey, jadi batin sembahyang tu sama juga. Dia ada zahir, dia ada batin. Kalau kata tasyahud tadi ada zahir batin, iqrar dengan lisan, iqrar bilisan, tasdiq fil qalbi. Begitu juga sembahyang ada zahirnya segala rukun syarat dan ada batinnya khusyuk, ikhlas, apa semua tu. Puasa begitu juga. Ya, puasa ada zahirnya tahan lapar, batinnya sabar. Nampak? Ya, sabar kena ada. Tak sabar tak jadi ikhlas. Sebab tu tuan, dia lebih kepada puasa ni, jadi kita jadi nak sambut puasa pula kan. Kita rasa lebih seronok, rasa macam satu benda, bukan kerana raya, kerana puasa tu. Kerana ibadat puasa ni dia lebih ikhlas berbanding dengan semayang. Susah nak ikhlas. Dia susah nak ikhlas. Puasa ni dia senang ikhlas. Ya, contohlah tuan-tuan puasa kan. Kita tak payah haburkan orang aku puasa. Ya, tak ada nak tunjuk-tunjuk, terpaksa tunjuk kat orang ke apa benda. Kita puasa tak makan je lah. Ya, habis sangat kalau orang tanya. Puasa, gitu je lah. Sekali je. Ya, dah pun kita ngelak, tengok orang makan kita lari. Senang nak ikhlasnya. Ya. Kita pun tak tunjuk lah muka lembik. Aku puasa, kata dia. Tak ada Ya, biasa kita orang puasa sunat rajin kan. Biasa kita pun tak tahu dia puasa tak. Maknanya ibadat tu senang nak ikhlasnya. Kemudian sabar. Dia dah ada sabar lah tu. Senang menyabar diri. Orang puasa ni tak makan tu sabar kan. Oi, tak makan pagi, lalu dia kena canai, roti tarik, tiba-tiba tak makan pagi. Tu menyabarkan diri tu. Kalau saja doktor suruh tak makan teh tarik pagi, haram tak ikut. Ya, mana nak ikutnya? Pakcik ni gula kencing manis ni, pakcik kena teh tarik. Alah, sikit-sikit je. Kali-kali, bukan selalu pun. Sebenarnya hari-hari. Tak boleh sabar. Tapi kalau puasa boleh. Ya, kerana puasa ni dia satu ibadat yang istimewa. Ya, semayang susah. Nak dapat sabar pun susah, nak dapat ikhlas pun susah. Sebab tu ganjaran semayang tu besar. Dia jadi tiang agama. Dia tiang sungguh. Sebab nak mendirikan dia tu bukan satu mudah. Ya. Okey. Dan demikian itu tempat tilik hakku subhanahu wa ta'ala, macam saya kata daripada hambanya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Ya. Itu ada disebut tu. Iaitu hati. Jadi kalau tak ada ikhlas, tak ada apa ni lah, khusyuk, tak ada hudur qalbi, sembahyang zahirnya sah. Sah dunia, sah di akhirat. Maka tak dituntut kenapa kamu tak sembahyang maghrib tadi.
Aku semayang, kata dia. Cukup syarat je, dah cukup dah, okey. Mana pahala saya, kata dia kat malaikat. Tak ada pahala. Kamu riak tadi. Kamu ujub tadi. Kamu tadi tak ikhlas tadi. Kamu tadi tak khusyuk tadi. Tak adalah pahala, tapi semayang kamu settle lah. Tu bezanya batin dengan zahir. Tapi kalau zahir yang salah, itu teruk. Teruk. Teruk mana? Ya, zahirnya dia tadi sembahyang tak mengikut baca Fatihah. Fatihah dia tak baca. Orang sekarang banyak mazhab. Ya. Tak tahulah tuan-tuan, saya belajar juga. Saya mengajar fiqah ni tak adalah banyak, sebab saya bidang usuluddin, saya terang. Ya, saya belajar di Mesir bidang usuluddin. Saya ambil fiqah ni, saya belajar pondok. Itu pun kitab yang depan tuan-tuan ni lah. Saya tak ngaji kitab tinggi-tinggi. Saya bukan ulama. Tapi kita tahulah benda basic, benda sederhana. Ya. Sampai saya ke Mesir pun saya belajar usuluddin. Usuluddin ni dia belajar bukan fiqah macam tuan-tuan ni. Dia tak belajar Syafi'i, dia belajar 4 mazhab. Saya belajar fiqah 4 mazhab tu dipanggil fiqh muqaran. Ya, bukan sakat mazhab 4, kadang-kadang mazhab Syiah pun dia masuk, mazhab Zaidiyah masuk, dia tak tengok beberapa banyak pandangan ulama dalam satu-satu hukum. Jadi taklah alim yang kita satu subjek je dia ajar benda tu, nak bagi tahu pengenalan. Di Mesir tu belajarnya pengenalan, bukan pengaliman. Saya terang tu, BA ni hanya pengalaman, dia bagi tahu pengetahuan, dia bagi tahu benda tu, tahulah basic macam mana mazhab ni kata apa, mazhab kata apa, tapi bukan alim. Jadi bila balik ke Malaysia, saya ajar orang Syafi'i. Kalau orang tanya fatwa Syafi'i, kalau saya nak buat bandingan pun saya buat bandingan lah, saya tak suruh ikut. Tapi kebimbangan saya hari ni, dia akan jadi tersekat kita mengajar gitu hari ni, bila ramai ustaz dalam YouTube, dalam Facebook, dia suka mencampur aduk mazhab. Jadi sebab tu lah kelas-kelas macam ni orang tak minat lah. Saya terang, memang orang tak minat tumpu satu mazhab. Kita nak ajar orang beribadat, bukan nak ajar orang tentang khilafiah. Ya. Orang tanya, ustaz, kata, imam tu baca, kita kena diam. Kita kena baca Fatihah juga. Dia kata, kaul yang sahih tak payah. Mazhab Syafi'i dia suruh baca. Mazhab lain tak payah. Kawan tu pun tak ada baca Fatihah. Allahu Akbar. Dia diam sampai sudah. Dia sebut amin je. Imam sebut Ad-Dallin, amin. Dia pun amin. Lepas tu dia diam sampai sudah. Imam rokok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak baca pun. Sebab apa? Dia kata mazhab Syafi'i tak payah baca. Mazhab lain tak payah baca. Syafi'i je baca. Habislah caca merbahnya. Ya. Betulkah kamu taklid tu? Betulkah kamu ikut mazhab yang bagian-bagian gitu? Ya, tak payahlah nak ajar benda tu. Saya tak ajar macam tu. Fatihah wajib, Fatihah tu rukun, kena baca, makmum kena baca, imam baca, jahar pun kena baca, ketika sir pun kena baca, sembahyang zuhur pun kena baca, sembahyang isyak pun sekarang kita kena baca makmum. Muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak ada ubah-ubah. Tapi ada tak mazhab lain tak baca? Ya, tapi kita tak pakai lah mazhab lain. Ya. Apa ni? Leceh sangat ke? Tak leceh mana? Rasa selesa. Bagi saya selesa. Sebab kita keyakinan kita wajib baca, maka kita pegang wajib baca, bacalah. Lebih kita rasa keyakinan itu, peratus rasa keyakinan sah tu, sebab kita dah belajar benda tu macam tu. Apa kita nak campur aduk hal lain pula? Bagi saya tak baca kan, misalnya saya belajar, mazhab lain kata tak baca, saya belajar, Allahu Akbar, aku diam. Saya rasa semayang saya tu longgar. Kalau saya taklid pada mazhab lain pun, saya rasa tak kuat saya punya sandaran. Saya punya macam tu, saya faham. Orang sekarang tak, dia tak apa. Ada 4 mazhab, bantai semua kali tu. Lantak agama. Saya tak macam tu lah. Kita akan belajar benda tu. Okey. Zahir kena jagalah. Rukun, syarat, apa semua tu, ikut peraturan yang kita tahu. Sekadar ilmu kita. Wallahu alam. Dan sir kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Habis. Nanti kita sambung insya-Allah. Sampai raya lah.
Allah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina afdal arifin. Allahumma aftah alaina afdal arifin. Allahumma aftah alaina afdal arifin. Allah nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta min syamsika badal ada bi rahmatika wa rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.